bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia sahabat semua komen terkini ya daripada Datuk Seri YB Saifuddin Nasution ya berkaitan dengan kenyataan bobrok Presiden PAS, sahabat-sahabat semua, yang menuduh kononnya kerajaan hari ini dikendalikan dan juga dikelilingi dikelilingi dengan syaitan bisu katanya. Wow, makin biadab dan makin panas ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden lebay ini, seakan-akan mereka inilah yang paling suci, seakan-akan mereka ini yang paling penuh iman dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya hari ini YB Saifuddin membuat kenyataan ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat-sahabat semua kenyataan daripada YB ataupun Datuk Seri Saifuddin Nasution. Tapi sebelum kita mendengar sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton dan juga dengar sendiri kenyataan terkini daripada masalah kita ni adalah bahasa-bahasa yang sering diungkap oleh Marang yang tak pernah hadir dalam parlimen. Itu masalahnya. Sebab dia tak pernah ada engagement secara bersemuka. Saya lama juga dalam parlimen sejak 2008. Belum pernah saya tengok momen di mana Marang ni akan engage secara berdepan dengan ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi dia lebih kepada one way traffic. Ya, dan inilah yang menyebut suasana sekarang macam kenyataan terbaru semalam. Ini tidak beriman, tidak berakidah, dipimpin oleh pemimpin yang tidak bermoral, tidak berakhlak, dia begitu. Jadi ini keadaan holier than thou. Ini masalah baru. Bukan masalah baru, masalah lama yang diteruskan. Jadi saya kata sementara laporan Suhakam membuat teguran tentang amalan 3R ini dalam berpolitik, saya kata biarlah politik ni kita balik bertarung dari segi dasar. Perbezaan politik jangan jadikan perbezaan akidah. Saya kata jangan ambil kerja Tuhan, kerja kita pula meletakkan dia ni beriman atau tidak, dia ni masuk syurga atau neraka. Itu disebut dulu oleh Ketua Pemuda Pasir at the peak of the election campaign, last election, ya. Ketua Pemuda PAS kawasan SIK, kawasan Menteri Besar, yang menyebut dengan jelas sokong mereka masuk syurga, tak sokong masuk neraka. Walaupun lepas tu dia kena remand dan juga tarik balik. Tapi itulah contoh pemikiran yang sangat membahayakan ketika Malaysia ini sebuah negara yang berbilang kaum, yang tak boleh ada keadaan macam itu. Perkara ketiga yang terakhir yang saya nak kongsi, yang saya respon tadi adalah dari hal teguran Suhakam tentang kesesakan penjara. Saya sebut penjara kita ni diisi oleh hampir 75,000. Sedangkan muatannya untuk 41 penjara ni sekitar 70,000. Jadi kita ada lebihan hampir 5,000. Tapi inisiatif yang kita buat adalah kita guna pakai Akta Penjara. Khususnya termasuklah Seksyen 43. Iaitu menjalankan payroll satu. Kemudian perintah kehadiran wajib. Dan yang ketiga adalah pembebasan berlesen. Dengan cara ini, mereka yang dihukum kurang dari 3 tahun, mereka akan menghabiskan masa di luar dengan beberapa sekatan-sekatan yang dikawal selia oleh Jabatan Penjara. Dan sekarang inisiatif keempat adalah home detention, yang kita akan laksanakan melalui 2 cara. Sebelum itu, aspek regulationnya kena selesaikan dulu. Iaitu sama ada nak invoke seksyen sedia ada dengan melakukan pindaan atau membuat undang-undang baru. Jadi itu sekarang Jabatan Penjara sedang usahakan. Semua inisiatif ini, pertama akan melegakan kesesakan penjara. Kedua, menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Ketiga, kita tak laksanakan dari konteks penjara maksudnya hukuman, tetapi penjara itu lebih kepada correctional. Itu antara inisiatif yang dibuat, yang banyak perkara dibangkit dalam Suhakam, tapi saya ulas dari segi, saya highlight 3 perkara untuk rakan-rakan media. Kalau ada soalan? Ya. Saya nak sebut yang disebut dia bahawa dia bawa sama electronic devices itu tak betul.
Ya, saya cakap sini Ketua Pengarah Penjara Datuk Nordin yang menyebut bahawa dia bawa itu tak betul lah. Ya, siapa pun masuk dia kena ada pemeriksaan macam biasa, tak kira pangkat. Okey. Soal masa 30 minit ke 40 minit ke 40 minit kan, pertemuan itu dengan kehadiran pegawai penjara. Jadi pegawai penjara adalah pihak yang punya otoriti untuk membuat keputusan pada momen itu. Okey. Jadi seperti mana saya sebut tadi, peraturan 86 dan 99 dari hal izin melawat dan juga makanan, begitu jugalah tempoh masa, iaitu pegawai yang menyelia pada ketika itu yang akan membuat pertimbangan berapa lama. Ya, itu yang dibuatlah. Saya pun pernah dulu melawat Datuk Sri Anwar di penjara Sungai Buloh pernah. Ya, kadang-kadang saya dapat 15 minit, kadang saya dapat 30 minit. Jarang-jarang saya dapat 40 minit. Okey. Jadi bergantung budi bicara pegawai masa itu. Okey. Ada lagi? Kebenaran khas sama ada oleh KP penjara atau saya lah. Ya. Ketua Pengarah Penjara maklumkan pada saya tahu, kemudian prosedur seterusnya diberi oleh KP penjara lah. Itu kaedah aja, tak masalah. Yang penting dia notify saya maklum, kemudian soal macam mana dia memaklum kepada TPN sebagai itu, proses seterusnya lah. Ya, nanti tanya pula siapa buat surat tu, panjang cerita lah kan. Jadi cukup bahawa perkara 86 sebut kebenaran khas oleh 2, cukuplah. Ya, cukup sekat tu. Lagi tanya siapa post pula, siapa telefon TPM, payahlah kan. Okey. Tapi jelas lah ni kan. Perkara apa yang membenarkan peraturan penjara tahun bila? Tahun 2000. Bahagian apa? Bahagian 10. Tentang apa? Tentang surat dan juga pergerakan banduan, lawatan. Jadi perkara mana? Perkara 86. Okey. Kebenaran ada sekatan dia. Jadi kebenaran khas oleh siapa? Saya sebut. Perkara 99 dari segi izin pengecualian makanan. Ya, itulah. Sebut Jadi Jabatan Penjara guided by peraturan itu. Okey? Alright, so itu dia sahabat semua. Untuk perkara yang kedua itu sebenarnya ya berkaitan dengan isu lawatan Zaid Hamidi kepada di penjara ya, melawat Najib Razak yang sedang viral juga. Kononnya mendapat keistimewaan dan sebagainya, tapi melalui kenyataan daripada YB Datuk Seri Saifuddin sebenarnya itu adalah mendapat ya kebenaran daripada pihak berkuasa. Jadi kita tahulah pihak pemegang ini akan terus-menerus menggunakan isu-isu seperti ini. Bukannya isu rakyat, tapi melalui isu beginilah yang akan mereka mainkan untuk meraih sokongan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana tadi ya, seperti mana tadi yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin ya, berkaitan dengan Marang ini memang suatu yang amat-amat berbahaya ya kepada keharmonian negara kita, yang seringkali membuat kenyataan-kenyataan seperti ini yang tidak bertanggung jawab, menggunakan agama, menyalahkan orang lain, dan macam-macam lagi sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton dan sentiasa memberikan sokongan kepada Orang Nampak Channel. Kiranya sahabat-sahabat di luar sana mahu memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin otak mereka tertinggal di atas dasar Selat Melaka. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.